Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi adkhilni mudkhala sirkin wa akhrijni mukhraja sirk waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulikal khatim lima sabaqa wa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Tuan-tuan yang saya hormati, pengurusi majlis kita yang berusaha, pengurusi masjid pula salah, pengurusi surau, ketua taman, ahli jawatan kuasa, pemimpin-pemimpin masyarakat, guru-guru, abang-abang, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada malam ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini di dalam redha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini sambutannya adalah sambutan Isra' Mi'raj. Tarikh yang masyhur ialah 27 Rajab. Tetapi sebenarnya tarikh yang ijma' pada sisi ulama tarikh, ulama sejarah, bahawa tarikh yang lebih tepat untuk peristiwa Isra' Mi'raj itu ialah pada bulan Rabiul Awal, sama ada 12 ataupun 17 Rabiul Awal. Itu tarikh yang ijma' di sisi ulama-ulama tawarikh, ulama-ulama sirah. Okey, dia adalah dia punya ashabul wurud dia tu, sebab-sebab dia menetapkan tarikh begitu. Tetapi masyhur di sisi kita masyarakat di Malaysia ini, tarikh sambutan Isra' Mi'raj itu ialah pada 27 Rajab. Tak ada masalah lah. Okey, bukan kita yang lalu pun, Nabi SAW lalu dah dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memulakan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini dengan perkataan subhana. Okay, Allah memulakan peristiwa ini, menceritakan peristiwa ini dengan perkataan subhana, maha suci Tuhan, menunjukkan bahawa peristiwa ini adalah peristiwa yang besar, yang tidak ada sangkut paut dengan makhluk. Ianya adalah mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah menggunakan perkataan subhana. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hambanya, Maknanya di sini bukan hamba itu berjalan sendiri, tetapi ia dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kanun dan peraturan milik Allah Subhanahu wa taala, tidak terikat dengan kanun ataupun peraturan makhluk. Jadi tidak ada masalah lah kalau Allah punya peraturan, Allah punya kanun, boleh bergerak pada suatu jarak yang jauh dalam sekelip mata. Yang jadi masalah kalau mengikut peraturan makhluk, memang menjadi masalah sebab dia bergantung kepada kudrah ataupun keupayaan makhluk itu sendiri. Kalau semut itu nak berjalan daripada Bandar Baru Tangkak ke Masjid Bandar Tangkak, rasa sehari tak sampai. Tetapi kalau dibawa oleh Pak Imam tak ada masalah, sekejap je sampai, sebab dia menggunakan peraturan ataupun kanun Pak Imam, bukan kanun semut. Kalau kanun semut tak sampai dia. Okay. Begitulah juga dengan peristiwa Isra' Mi'raj ini, dia mengikut peraturan Allah Subhanahu wa taala, kanun. Okay, peraturan Allah. Okay. Jadi boleh berlaku.
Jadi Maha Suci Tuhan yang telah menggerakkan, yang telah menjalankan hamba-Nya. Di sini menunjukkan bahawa yang dijalankan itu bukan sahaja roh semata-mata, tetapi roh berserta dengan jasad. Sebab kalimah ayat itu menggunakan kalimah abdihi, hambanya, hambaku. Maha Suci Tuhan yang telah menjalankan hambanya, hamba, abdi. Okey, menunjukkan bahawa yang bergerak itu, yang digerakkan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan jasadnya, roh beserta dengan jasadnya sekali. Kalau setakat roh sahaja, maka ayat itu biruhihi, tak adalah bi'abdihi, dan benda itu pun tidaklah menjadi benda yang pelik. Okay? Tak ada benda yang pelik pun. Kalau setakat yang bergerak itu roh, semua orang roh boleh bergerak. Kita malam-malam berapa kali je, boleh katakan hari-hari lah kita mimpi pergi ke London hari-hari, tak ada masalah pun. Tak jadi pelik lah. Tetapi benda ini pelik kalau ianya berlaku dengan roh dan jasadnya. Dan apatah lagi yang memandang itu adalah diri jasad tersebut, sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-Isra ayat 60, wa ma ja'alna ru'yatal lati ara'ainaka illa fitnatal linas. Sesungguhnya apa yang kamu lihat, kami jadikan segala penglihatan-penglihatan kamu itu adalah fitnah bagi manusia. Kalau mimpi tak jadi fitnah, tetapi oleh kerana Nabi sendiri yang pergi, kemudian Nabi bercerita, aku dijalankan, kemudian bercerita dengan orang, maka jadi fitnah. Betul ke? Itu dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Siapa yang bergerak, roh ataupun jasad, roh dan jasad. Kerana kalimatnya adalah abdihi. Yang seterusnya perbahasannya yang selalu dipersoalankan, kenapa menggunakan perkataan hambaku? Kenapa tidak menggunakan rasul bi rasulihi ataupun nabi, rasulku ataupun nabiku? Kerana kalimah hamba itu apabila dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah pengiktirafan tertinggi. Apabila perkataan hamba itu Allah yang sebut, maka ianya adalah pengiktirafan yang tertinggi. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mencapai kemuncak insan kamil, iaitu hamba yang benar-benar sempurna dari segi pengabdian dan pengharapannya. Tidak ada yang lain melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menggunakan abdihi? Kerana pada pandangan zahir, penglihatan zahir manusia, peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku setahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Pada tahun itu berlaku peristiwa yang sedih bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi kehilangan dua orang pembantunya, dua orang pelindungnya. Fitrah manusia, dia memerlukan dua perlindungan untuk menjadikan mereka tenang. Yang pertama iaitu pelindung rohani, yang keduanya ialah pelindung jasmani. Dia akan merasa tenang, kita akan merasa tenang bila ada yang support kita. Ada yang support kita, kita akan rasa tenang. Pedulilah orang lain tak sokong pun, yang penting ada yang menyokong, terutamanya orang rumah kita lah. Tetapi kalau orang rumah pun dah tak nak sokong, kita down teruk lah. Okay. Itu yang pertama. Sebab Sayyidatina Khadijah lah orang yang bertanggungjawab mententeramkan Nabi. Seolah-olah seperti Nabi bergantung harap, bergantung kepada Khadijah. Kalau tidak ada Khadijah, Nabi tidak boleh tenang, tidak bersemangat dan sebagainya. Yang kedua, pelindung jasmani. Kita akan rasa tenang bila kita rasa selamat. Dan Nabi dilindungi oleh Abi Talib, bapa saudaranya, daripada ancaman musyrikin Quraisy.
Okay, Nabi selamat di situ. Nabi rasa tenang, rasa aman. Kerana apa? Kerana Nabi dilindungi oleh bapa saudaranya. Sekarang ni dua-dua ni tak ada dah. Sayyidatina Khadijah tu tak ada. Daripada sekaya-kaya manusia, sampailah ketika wafatnya tidak ada kain pun untuk mengkafankannya. Daripada sekaya-kaya manusia. Saat wafatnya Sayyidatina Khadijah, tidak ada pun kain untuk tidak ada kain yang boleh digunakan untuk mengkafankannya. Habis dah hartanya dipergunakan untuk agama. Okey? Dua dia tak ada dah. Tetapi Nabi SAW bukan bergantung kepada makhluk. Itu hanyalah fitrah manusiawi sahaja. Nak menunjukkan bahawa semua manusia keadaannya begitu. Tetapi hakikat diri Nabi SAW adalah dia meyakini tiada Tuhan melainkan Allah. Dia mengakui bahawa Tuhan itu istighna an kulli ma siwa wa iftiqar ilahi kullu ma siwa. Bahawa Tuhan itu adalah kaya ia daripada tiap-tiap yang lain dan berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya. Maka tumpah segala pengabdian dan segala pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menggelarkan dia sebagai hamba. Okay, macam kita ni ngaku-ngaku je hamba, derma RM5 hamba Allah, derma RM50 tulis nama. Okay, kita temberang je lebih. Hamba mengaku hamba, belum tentu Allah Ta'ala ngaku kita hamba, belum tentu Allah mengaku kita ini sebagai hambanya. Sebab amal kita pun masih lagi, belum lagi amal seorang hamba. Amal ni dia ada 3 jenis amal. Amal yang pertama, amal seorang saudagar. Amal pertama, amal seorang saudagar, iaitu orang yang beramal kerana cari untung. Tata untung, tata amal. Dia cari untung. Lepas tu dia belik-belik kat YouTube ke, kat TikTok ke, kat buku-buku kat mana, dia tengok amalan-amalan yang ganjarannya besar. Dia beramal lah. Kalau di situ tak ada tulis amalan ni apa dia punya ganjarannya, dia tak amal. Ini saudagar punya orang. Okey, itu yang tiap-tiap hari pergi umrah balik hari tu. Sebab ganjaran besar pergi umrah. Sembahyang kat Mekah satu waktu digandakan berapa ratus ribu waktu, akan begitu. Okey, balik hari pergi. Okey, hari-hari pergi Mekah. Kerana tamak dengan ganjaran. Itu saudagar. Amal seorang saudagar. Yang keduanya, amal seorang tuan, iaitu yang sentiasa memaksa Allah Subhanahu wa taala menunaikan segala hajat dan impiannya. Kalau tidak ditunaikan, dia merajuk, tak nak. Okey, dia amal. Contohlah dia amal solat duha. Ceritanya siapa yang solat duha jadi kaya. Amal-amal tak kaya semua. Tak nak. Bang, tak nak solat duha lagi. Malah. Kan bagus. Tak kaya pun. Dia merajuk. Okey, tu dia. Yang ketiganya ialah amal seorang hamba, iaitu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun disebut amal ikhlas. Syekh Nawawi Al-Bintani ada menyebutkan bahawa martabat ikhlas ini ada 3, jalan teruslah. Okey, tengah terlanjur ingat kat kepala ni kang lupa. Ikhlas ini ada 3 martabat. Okey, ada 3 martabat. Martabat yang paling rendah ikhlas itu ialah seseorang yang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah, tetapi dalam masa yang sama dia mengharapkan balasan dunia. Dia kerana Allah, bila sembahyang tu Allahu Akbar, tak fikir hak lain pun, dia semata-mata Allah lah. Habis sembahyang tu dia minta Allah. Okey, mintalah dengan Allah, minta itu ini. Macam sembahyang duha tu lillahi taala, memang dia tak boleh tak sembahyang, memang nak sembahyang semua. Lepas sembahyang tu dia mintalah doa supaya diberi kekayaan, kesenangan hidup dan sebagainya. Ini adalah ikhlas yang paling rendah sekali. Yang paling rendah sekali. Duduk lagi dalam makam ikhlas. Sebab ibadah itu diserahkan kepada Allah. Dah ibadah baru dia minta. Tak salah pun minta. Udu'uni istajib lakum. Doalah, mintalah, niscaya akan aku perkenankan. Okey, tak salah pun minta. Okey, malahan orang yang minta selalu itu adalah orang yang baik amalnya. Kemuncak ilmu itu akhlak, kemuncak ibadah itu adalah doa.
Kemuncak ibadah itu adalah doa. Itu ikhlas yang paling rendah. Ikhlas yang kedua yaitu ikhlas beribadah kepada Allah. Dia tidak mengharapkan imbuhan dunia, tetapi dia mengharapkan imbuhan di akhirat. Dia minta balasan syurga, dia minta balasan pahala, dijauhkan daripada api neraka. Tak ada masalah. Itu adalah martabat ikhlas yang kedua. Tengah-tengah lah tu. Dan martabat ikhlas yang paling tinggi sekali ialah melepaskan segala hajatnya di dunia dan segala hajatnya di akhirat. Dia semata-mata mengharapkan redanya Allah Subhanahu wa taala, kerana dia tahu seseorang itu masuk surga bukan kerana banyak amalnya, masuk neraka bukan kerana banyak maksiatnya, tetapi masuk surga kerana rahmat dan redanya Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka kerana murkanya Allah Subhanahu wa taala. Okay, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah duduk makam itu, makam hamba, iaitu duduk dalam makam mukhlisin, insan kamil. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjalanan itu daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kenapa? Kerana inilah fitrah. Agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama fitrah. Kerana Nabi itu keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wasallam, anak daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Dia dilahirkan di Palestin, kemudian atas maslahah maka dihantarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ke Masjidil Haram, ke Mekah, bersebelahan dengan Baitullah. Pada masa itu tak nampaklah Baitullah, tetapi bersebelahan dengan Baitullah bersama dengan ibunya Siti Hajar. Asalnya mana? Asalnya adalah Palestin. Keturunan tok neknyang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di Palestin. Jadi daripada Mekah ke Palestin seperti seorang anak yang mahu pergi berjuang ataupun pergi untuk mengembara. Sebelum pergi mengembara, bertemu dengan kedua orang tuanya untuk mengambil berkat. Itu ceritanya. Sebab Nabi ini mahu memperjalani satu jalan yang besar, iaitu daripada Masjidil Aqsa ke Rafraful Akhdar untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan perjalanan yang biasa-biasa. Jadi untuk pergi melalui perjalanan yang luar biasa ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Allah, duduk bertemu dengan kerabat-kerabat keturunannya, duduk di tempat asal kelahiran keturunannya, mengambil barakah, mengambil berkat. Macam kita lah, kalau kita nak lepaskan anak pergi mana-mana hok belajar, kita kadang-kadang buat kenduri minta berkat, bawa suruh jumpa dengan Tok Nyang. Kadang-kadang lepas kahwin, sebelum memulakan kehidupan yang baru lepas nikah, dibawa pergi jumpa saudara mara, minta restu. Samalah. Itulah pengajaran yang perlu diambil oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, yang keduanya mahu menunjukkan bahawa ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan suatu agama yang baru, tetapi dia adalah kesinambungan daripada ajaran-ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Sebab bersusun tu ajaran itu di bumi Palestin itu. Kemudian barulah melompat ke Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada keturunan Bani Israel, melompat kepada keturunan Arab. Jadi nak bagi tahu pada orang-orang Yahudi bahawa agama yang dibawa oleh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bukan agama baru, dia adalah sambungan daripada ajaran yang diturunkan kepada Bani Israel. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis. Itulah muqaddimah Isra dan Mi'raj. Muqaddimah ni baru.
Okey, mukadimah. Kita masuk kronologinya. Okey, kronologi ringkaslah. Kronologi ni penting. Okey, kita nak ambil ibrah terus tak boleh sebab kita untuk anak-anak walaupun anak-anak sibuk bermain biarlah nama pun budak-budak. Okey, kalau orang tua bermain tu baru namanya pelik. Okey, bapak budak berlari tu pelik lah. Kalau budak-budak berlari tu tak pelik. Kata Muhammad Al-Fatih yang menawan kota Konstantinopel tu mengatakan bahawa jika sudah tidak ada kanak-kanak yang berlari di antara saf solat, nantikanlah kehancuran ummah. Itu dia. Jadi biarlah budak tu berlari. Okey, habis. Kronologinya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kronologinya yang pertamanya iaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Dia ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan dia tidur di rumah Ummi Hani. Okey, yang kedua mengatakan Nabi SAW tidur di Hijr Ismail. Yang member tidur sama, Abdullah dan Ja'far sama. Iaitu sepupu Nabi SAW, abang kepada Sayyidina Ali. Okey, Abdullah dan Ja'far bin Abi Talib. Okey, sama-sama. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sedang tidur, maka didatangi tiga orang malaikat, iaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Lalu dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hijr Ismail untuk dibelah dadanya. Dibelah dadanya, dicuci dengan air Zam-Zam sebanyak 3 kali. Okey, kemudian dimasukkan di dalam dirinya iman, dimasukkan di dalam dirinya iman, yang keduanya dimasukkan ke dalam dirinya hikmah. Okey, masuk dalam dadanya iman, yang keduanya adalah hikmah. Apa itu iman? Apa perlunya iman? Adakah Nabi tidak beriman? Ya, Nabi sangat beriman, tetapi dikukuhkan imannya lagi. Kerana apa? Kerana Nabi mahu pergi berjalan, melihat sesuatu yang pelik-pelik, okay, supaya tidak terpesong hatinya. Dimasukkan hikmah. Apa itu hikmah? Iaitu kebolehan mengenal dan memahami sesuatu ilmu. Okay? Sebab perjalanan ini pelik dan akan jumpa benda yang pelik-pelik, maka dia memerlukan kekuatan hikmah, kekuatan kerohanian untuk dia mudah memahami akan situasi yang terjadi. Okay? Tutup. Pengajarannya untuk kita sama. Sebelum kita melepaskan anak kita, Allah nak jalankan Nabi, Allah buat sesuatu atas diri Nabi, supaya Nabi kuat imannya, tidak terpesona dengan godaan-godaan. Yang keduanya, supaya Nabi tidak tercengang-cengang, canguk tak. Mudah faham, mudah tahu kenapa, mengapa dan sebagainya, dan boleh terima. Okey, boleh serap peristiwa itu untuk dakwah dan pendidikan. Jadi samalah untuk anak-anak kita, untuk kita. Sebelum kita lepaskan anak kita keluar daripada rumah kita, nak pergi berjalan, nak pergi belajar dan sebagainya, nak berkahwin dan sebagainya, pastikan anak kita itu kuat imannya dan kuat hikmahnya. Hikmah ni maknanya kekuatan mental kuat. Iman sudah lengkap ilmu fardu ainnya, supaya anak kita di luar tidak berlaku kejutan budaya, tidak pelik dan sebagainya, tidak terpesong dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran ataupun budaya-budaya yang menyeleweng. Sebab kita sudah kuatkan imannya kepada agama. Itu kaedahnya begitu. Jadi sebelum lepaskan apa-apa, pastikan begitu. Jadi kalau kita sudah ada anak bujang yang dah kerja, dah sibuk nak berbini, yang perempuan dah sibuk nak berlaki, pastikan dua ini sudah ada dalam dirinya. Okay? Supaya tidak berlaku kerosakan dalam hidup. Okay? Itu dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dah habis semua sekali itu, Nabi diberi 2 minuman, susu dan arak. Nabi memilih susu, kemudian dinaikkanlah Nabi ke atas buraq. Maka berlakulah yang bernama Isra. Jadi peristiwa malam itu dia ada 2. Yang pertamanya Isra,
Yang keduanya Mi'raj. Isra itu ialah berjalan, dijalankan pada waktu malam daripada Masjidil Aqsa ke daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa dibawa naik ke atas ke Sidratul Muntaha dan naik lagi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi timbul persoalan, kenapa peristiwa Isra itu disebut dengan jelas di dalam Al-Quran, sedangkan peristiwa Mi'raj tak disebut, tak dinyatakan dengan jelas. Tahu-tahu dah sampai langit pada surah Abbas. Kat surah Abbas tu dah sampai langit dah ceritanya. Okey, tak ada cerita pun Nabi Mi'raj, Nabi naik. Tetapi peristiwa Isra disebutkan dengan nyata. Subhanallazi asra, yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ke atas tak ada disebut. Kenapa? Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam kitabnya yang bernama Nur Fauqa 'alan Nur, dia kata, kenapa peristiwa Isra ini disebut jelas, Mi'raj tidak jelas? Kerana peristiwa Isra ini adalah perkara ardiyah, iaitu perkara keduniaan yang boleh dibuktikan oleh manusia akan kebenarannya. Sedangkan peristiwa Mi'raj itu adalah perkara yang gaib, yang tidak ada sesiapa pun yang pernah pergi. Pak Imam pun tak pernah pergi ke langit. Okay? Kita pun tak pernah pergi ke langit. Jadi tak ada siapa yang boleh buktikan benar ataupun tidak. Tetapi dimulakan dengan Isra, perkara ardiyah, perkara keduniaan yang manusia biasa pun pernah jalani. Okay? Perjalanan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa ni pernah. Jadi dia boleh buktikan apa yang Nabi dakwa itu benar ataupun tidak. Okey, sebab itu ketika sesudah Nabi habis selesai Isra dan Mi'raj, pada waktu pagi siangnya itu, okey, Abu Jahal and the gang mentertawakan Nabi, memperolok-olokkan Nabi bila Nabi cerita dia malam tadi daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa naik ke langit, kemudian turun balik ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa balik semula ke Mekah. Okey, diperolok-olokkan oleh Abu Jahal. Abu Jahal olok-olokkan je. Abu Jahal kata, cuba kau angkat kaki sebelah. Nabi pun angkat kaki sebelah. Jangan turun, angkat kaki sebelah lagi. Jatuh Nabi SAW. Kata Abu Jahal, nak angkat dua kaki pun tak agak, macam mana boleh naik ke atas? Kata dia. Faham? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey? Tetapi dalam sibuk memperolok-olokkan tu, ada seorang daripada kaum Quraisy, daripada musyrik Quraisy itu, dia kata perjalanan daripada Mekah, daripada sini ke Masjidil Aqsa memakan masa 1 bulan. Sekali pergi, sekali balik 1 bulan. Kalau benarlah engkau Muhammad malam tadi pergi ke Masjidil Aqsa, cuba kau cerita dengan aku macam mana rupa Masjidil Aqsa, kerana aku dah banyak kali ulang-alik ke Masjidil Aqsa. Itu dia. Itu namanya perkara ardiyah, nak membuktikan betul ke tak betul. Okey, maka Nabi pun termenung. Nabi berjalan tu waktu malam. Masjidil Aqsa bukannya ada lampu-lampu macam sekarang ni pun, gelap gelita nak nampak apa bendanya. Okay? Nabi pun naiklah ke atas sebuah busuk kecil, lalu munajat kepada Allah. Lalu Allah kurniakan kepada dia gambaran Masjidil Aqsa. Maka Nabi pun berceritalah rupa Masjidil Aqsa itu bagaimana, berapa banyak pintunya, berapa banyak tingkapnya, berapa banyak kubahnya, berapa tingginya, kalanya, apa. Habis semua sekali diceritakan. Okay? Maka orang itu mengatakan benar. Okay? Benar. Menunjukkan bahawa peristiwa Isra itu betul. Memang betul Muhammad ke Masjidil Aqsa. Cuma mereka pelik, takkan 1 malam. Orang berjalan 1 bulan. Ini 1 malam. Okay? Kemudian Nabi bercerita, ketika aku pulang malam tadi, hitam dan kelabu. Itu namanya perkara ardiyah, boleh dibuktikan. Bila sudah memahami, meyakini bahawa betul itu benar secara keduniaan,
maka tidak ada masalah untuk meyakini perkara-perkara yang gaib. Sebab itu ulama-ulama telah berpendapat sesiapa yang menafikan perkara Isra, hukumnya adalah kafir mutlak. Sedangkan sesiapa yang menafikan perkara Mi'raj tidak boleh dihukumkan kafir, tetapi hukumnya adalah fasik. Itu sahaja. Faham ya? Sebab dia tidak jelas. Yang jelas Quran. Jadi menafikan hukum Quran itu hukumnya adalah murtad. Habis. Maka berjalanlah, naiklah ke Buraq. Okay? Naiklah Buraq. Ke mana? Mula-mula Nabi dibawa ke Yasrib. Yasrib itu. Okay? Kemudian Jibril suruh Nabi turun. Sembahyang 2 rakaat. Okay? Sembahyang dua rakaat. Tuan-tuan jangan pelik. Okey, orang duk tanya, sembahyang macam mana sedangkan Nabi belum dapat perintah sembahyang? Ya, yang perintah sembahyang yang Nabi nak dapat itu adalah khusus ibadah solat khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sembahyang yang disuruh buat semasa peristiwa Isra iaitu kaedah sembahyang mengikut kaedah syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Okey, solatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Itu kaedahnya begitu. Bukan solat yang ada sekarang ni, bukan. Ini belum dapat lagi. Ini nak pergi ambil lah ni. Baru nak ambil. Okey, turun sembahyang 2 rakaat. Lepas sembahyang 2 rakaat, Nabi pun bertanya, apakah nama tempat ini? Inilah Yasrib, tempat kamu akan hijrah nanti dan berkembang agamamu itu di sini. Jalan lagi, tengah jalan-jalan Nabi terbau bau yang sangat harum. Bau yang sangat harum. Satu lembah bau yang sangat harum. Nabi pun bertanya dengan Jibril alaihi salatu wassalam, apakah bau ini? Kata Jibril alaihi salatu wassalam, ini adalah bau daripada kubur tukang sikat anak Fir'aun. Kubur tukang sikat anak Fir'aun. Tukang sikat anak Fir'aun. Macam mana ceritanya? Kau tak pernah cerita pun dengan aku. Maka si Jibril pun bercerita, Fir'aun ada anak perempuan dan dia mempunyai tukang sisir. Tukang sisir ni gelarannya Masitah. Masitah tu bukan nama, betul. Itu gelaran je. Gelaran bagi tukang sikat itu Masitah. Tapi dah kerana sebut Masitah ya Masitah lah nama dia. Masitah lah tukang sisir ni. Dia sedang menyisir rambut anak Fir'aun, tiba-tiba sikatnya jatuh. Lalu dia menyebut Bismillah. Dia dengan nama Allah. Maka anak Fir'aun itu pun menoleh lalu bertanya, adakah itu nama ayahku? Kata Masitah, perasan taklah. Kata Masitah bukan. Okey, bukan. Itu bukan nama ayahmu. Itu adalah nama Tuhanku dan Tuhan bagi ayahmu. Maka anak Fir'aun itu pun pelik. Adakah Tuhan lain selain daripada ayahku? Bukankah ayahku itu Tuhan? Kata Masitah, bukan. Tuhan ini namanya Allah. Dia adalah Tuhanku dan juga Tuhan bagi ayahmu. Aku ngadu dengan ayah. Ngadu-ngadulah. Okay, macam budak-budak. Dia pun berjumpa dengan Fir'aun mengadu. Okay, atas ucapan ataupun tindakan yang dilakukan oleh Masitah. Maka bila mengadu, maka Fir'aun pun panggil. Benarkah apa yang kamu sebutkan itu? Kata Masitah, betul. Aku nak kamu tarik balik bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan aku. Kata Masitah, tidak. Allah adalah Tuhanku dan Tuhan bagi kamu. Kata Fir'aun, degil orang ni. Maka ditangkap suaminya, ditangkap anak-anaknya. Okay? Kemudian diugut lagi Masitah supaya menarik balik kata-katanya. Kata Masitah, tidak. Baik, maka disiapkan. Fir'aun telah memerintahkan supaya dibuatkan satu kawah yang besar. Satu kawah yang besar diisikan dengan minyak. Lepas isi dengan minyak, dia tak suruh minum, saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dipanaskan sehingga menggelegak. Maka Fir'aun memerintahkan Masitah menarik balik kata-katanya. Maknanya dia nak Masitah hanya mengakui bahawa yang dinamakan Tuhan itu hanya dia.
Okey, bukannya Allah. Ini nak azan dulu ke macam mana? Terus. Okey, terus. Okey. Hilang dah tadi. Suruh tarik balik. Kalau tak tarik balik, seorang-seorang ini akan dimasukkan ke dalam kawah minyak menggelegak. Kata Masitah tidak. Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Okey, seorang suami dia masuk dulu. Okey. Lepas suami dia, anak dia. Lepas anak dia, anak dia. Lepas anak dia, anak dia sampai habis dah anak dia. Okey, tinggal anak yang di dalam dokongan, anak kecil. Okey, tengah menyusu ni. Anak ni depan mata ni. Anak depan mata ni dicampakkan ke dalam minyak yang menggelegak ni. Cuba kita bayangkan diri kita, kita tengok anak-anak kita. Okey, dianiaya macam itu sekali. Agak-agak perasaan kita bagaimana. Tibalah anak yang kecil ini. Tibalah anak yang kecil ini. Okey, dia teragak-agak mahu mencampakkannya. Tiba-tiba anak itu pun berkata, "Wahai ibuku, apalah sangat siksaan dunia berbanding dengan siksaan akhirat. Marilah kita terjun sama-sama." Itu ceritanya begitu. Okey, anak ngajak terjun, baby ni ngajak terjun. Okey, terkejut. Okey, dalam dunia ni bayi yang bercakap ni tak ramai. Okey, yang pertamanya Nabi Isa ketika baru lahir. Yang keduanya iaitu bayi yang di dalam buaian dalam peristiwa Nabi Yusuf dengan Zulaiha. Okey, yang ini seoranglah ni. Iaitu Masitah dan anak-anaknya. Kata Masitah, baik. Maka dia pun bercakap, "Wahai Fir'aun," kata dia, "aku ada satu permintaan." Fir'aun ingat dia nak tarik balik lah ke, minta supaya anaknya tu jangan diseksa dan sebagainya. Apa permintaan Masitah? Kata dia, "Sesudah aku dan anak-anak aku ini mati, aku minta engkau kumpulkan tulang-tulang kami ini dan letakkan di dalam satu kain dan dikebumikan pada lubang yang sama." Permintaannya itu. Ingat nak minta kurang hukum ke tak? Hebatnya Masitah. Lepas dia cakap begitu, dia pun terus terjun bersama-sama dengan babynya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya wanita ini sehingga dikurniakan oleh Allah kemuliaan, haruman sepanjang zaman. Jalan lagi sampailah ke Bukit Tursina, suruh turun sembahyang 2 rakaat. Nabi bertanya, "Ini apa tempat?" "Ini tempat Nabi Musa menerima wahyu, tempat Nabi Musa bermunajat. Di sinilah tempat Nabi Musa mahu melihat Tuhanmu, tetapi tidak diizinkan." Jalan lagi sampai ke Jerusalem, sembahyang lagi 2 rakaat, iaitu tempat lahirnya Nabi Isa. Jalan lagi sampailah ke makam Nabi Musa, suruh turun sembahyang lagi 2 rakaat. Dah hampirlah dengan Baitul Muqaddis. Okey, sembahyang 2 rakaat. Sampailah di Baitul Muqaddis, maka Jibril memerintahkan supaya burak itu ditambat di satu tempat. Setelah ditambat, maka Nabi pun solat 2 rakaat. Ketika Nabi solat 2 rakaat, maka berada di belakangnya adalah jamaah yang ramai. Habis sembahyang 2 rakaat, Nabi berpaling. Jibril bertanya, "Kamu tahu tak siapa yang ada kat belakang ni?" Nabi kata, "Aku tak tahu. Yang ada di belakang kamu ini adalah para nabi dan para rasul sebelum daripada kamu." Maka diperkenalkanlah nama yang namanya Adam, yang namanya Ibrahim, Musa, Isa dan sebagainya. Okey. Kemudian Nabi diberi minum lagi susu dan arak. Nabi memilih susu. Kemudian Mi'raj tidak menaiki burak. Namanya Mi'raj itu adalah tangga. Yang namanya Mi'raj itu adalah anak tangga. Maka turun tangga daripada surga Firdaus, turun ke situ. Nabi pijak saja bersama dengan Jibril, maka tangga itu bergerak naik ke atas. Itu namanya Mi'raj. Itu namanya Mi'raj. Dia tak naik dengan burak. Burak tambah hak situ tu. Okey, burak tambah di situ. Okey. Dalam perjalanan Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, selain daripada suruh singgah, Nabi juga diberi gambaran, dipertontonkan seperti berjalan atas udara, nampak kat bawah tu. Okey.
Nabi melihat satu kaum yang menanam tanaman, tumbuh lalu berbuah. Setiap kali dituai dia akan tumbuh lagi. Setiap kali dituai dia tumbuh lagi. Setiap kali dituai dia tumbuh lagi. Nabi bertanya, wahai Jibril, apa bendakah itu? Kata Jibril, inilah gambaran umatmu yang suka bersedekah, yang suka infak. Maka tiap-tiap sedekahnya itu, setiap kebajikannya itu digandakan sehingga 700 kali ganda. Maknanya tak putus-putus. Okey, ini yang dinamakan sedekatun jariyah itu. Itu yang kata Nabi SAW, mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam maka akan putus segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama ialah sedekatun jariyah. Inilah gambarannya. Siapa yang bersedekah, sedekah jariah, buat amal-amal jariah, buat surau, buat pondok tunggu bas, apa semua sekali, sedekah jariah, ngajar ngaji dan sebagainya, maka amalannya itu, pahalanya itu tidak putus. Walaupun orang tu dah putus nafas, pahalanya tak putus. Ngajar Iqra atas ba di atas ba aba contohnya begitu itulah. Okey, untuk budak itu je kita ajar, gitu je kita reti. Okey, yang lain-lain Quran atau tempat lain. Okey, Quran atau Pak Imam. Quran atau Pak Imam. Pak Imam tanya. Contohnya begitu. Okey, aba saja. Okey, contoh. Oleh kerana kita yang mengajarkan anak itu aba tadi, Iqra tadi sampai habis Iqra 6 itu, sehingga budak itu boleh mengenal huruf dan membaca Quran. Okey. Faham? Kemudian orang itu tadi dia mengajarkan pula kepada orang lain, mengajar pula kepada orang lain dan orang lain. Maknanya orang lain itu anak-anak lah begitu. Kita mati dah, tetapi pahala itu jalan terus. Pahala itu jalan terus. Sebab itu kita sebagai mak bapa, busuk-busuk pun ajar anak Iqra. Sibuk macam mana pun ajarlah anak Iqra. Itulah bekalan kita nak mati besok. Okey, nanti anak kita akan ajar anak dia akan ajar anak dia, berpanjangan itu sampai sudah. Kalau masa banyak, ajarlah Quran sampai khatam. Kalau tak sempat, tak pandai, takkanlah alif bata pun tak pandai. Kalau tak pandai, bapaklah kena pergi belajar. Okey, tadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, habis. Okey, itu yang pertama. Okey, sedekatun jariyah, sedekah. Okey, maka pahalanya tidak akan putus, walaupun yang sedekah itu sudah putus nafasnya. Kemudian jalan lagi, bertemu dengan sekumpulan manusia yang mengambil batu yang besar, kemudian menghempaskan atas kepala sehingga pecah berderai. Dah pecah berderai, mati, hidup balik. Ambil batu, hempas lagi, pecah, mati, hidup balik. Nabi senyum, lalu bertanya dengan Jibril, siapakah orang bangang itu wahai Jibril? Okey, bodoh orang tu. Dah molek dia ambil batu empas, sakit kan, mati. Lepas tu dah hidup, empah lagi. Kata Jibril, inilah gambaran umatmu wahai Muhammad yang suka meninggalkan solat. Yang suka meninggalkan solat. Kenapa meninggalkan solat digambarkan dengan menghempas kepala dengan batu? Kerana kita mengucap kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul? Betul, itu ucapan kita, itu ikrar kita. Okey. Bila kita sudah mengakui tiada Tuhan melainkan Allah, sesungguhnya Tuhan itu Allah, aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Okey. Dah ada perintah daripada Allah, dah ada perintah daripada Rasulullah, kenapa tak nak buat? Seperti orang yang mengucapkan kata-kata tanpa menggunakan akalnya. Jadi akalnya itu tidak berguna. Itu sebab dihancurkan dengan batu. Okey, habis. Jalan terus, jumpa lagi sekumpulan manusia yang menggunting-gunting lidah dan bibirnya dengan gunting api neraka. Kata Nabi, siapa itu Jibril? Inilah umatmu yang suka buat fitnah. Jalan lagi, jumpa sekumpulan orang yang memikul kayu tak larat. Dia ambil lagi, dah tak larat, dah satu pun tak larat, ambil banyak memang tak larat lah. Nabi pun bertanya dengan Jibril, siapa itu Jibril? Inilah umatmu ya Muhammad yang gila kuasa.
yang menganggap amanah itu sebagai laba. Tak cukup dengan satu jawatan yang dia sendiri tak mampu nak tunaikan, dia ambil jawatan lain. Pengurusi surau dia, pengurusi sekolah PIBG sekolah rendah dia, pengurusi badan kebajikan sekolah agama dia, yang dipertua PIBG sekolah menengah dia, JPKK pun dia, habis semua sekali dia. Satu benda pun tak buat. Okey, satu benda pun tak buat. Habis gitu je. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, bukan kat sini lah, bukan taman sini, tempat lain. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa, itulah gambarannya. Dan memang berlaku pun dalam masyarakat orang yang macam gitu tu. Nama nak, pangkat nak, kerja tak nak. Untung nak. Untung nak. Itu dia. Ini gambarannya. Dah digambarkan. Kemudian Nabi melihat sebatang kayu buruk melintang. Nabi lihat kayu melintang. Kemudian Nabi perhatikan tidak ada siapa yang boleh melepasi kayu itu kecuali akan cari pakaiannya, cari bulunya, mesti luka lah. Kata Nabi, ini apa sebenarnya? Kata Jibril, inilah gambaran umatmu ya Muhammad yang suka duduk di simpang-simpang jalan dan mengganggu-ganggu orang. Kan ada, tak tahu taman sini ada ke tak ada. Dia duduk kat simpang, kat motor-motor, reng, itu lah. Sekarang dia tak ada, tak mengengeng, main latu-latu kat situ tu. Okey. Sekarang duk gitu tu lah. Tapi orang lalu terganggu lah. Okey, kalau anak-anak dara lalu takut, okey, mak-mak orang lalu takut, risau lah, mengganggu. Sebab itu dalam ajaran dalam Islam kita dalam bab jinayah ada kesalahan yang nama kesalahan qati'ut thariq, iaitu kesalahan memotong jalan. Kalau duduk di jalan-jalan cuma ganggu, sweet sahaja, maka hukumannya adalah takzir. Pemerintah boleh tangkap, hukum takzir. Ikut suka hati pemerintah, tangkap, cat merah, jemur tengah panas pun boleh. Namanya pun takzir. Namanya pun takzir. Ataupun itu saja. Kalau duduk di pinggir jalan kemudian dia mencuri, maka hukumannya adalah potong silang tingkah, potong tangan kanan, potong kaki kiri serentak. Okey, untuk dia merompak lah. Duduk di situ dia tak merompak, tapi dia cuma bunuh orang. Orang lalu dibunuh, contohnya begitu. Maka hukumannya hanyalah bunuh. Kalau dia merompak dan membunuh, hukumannya adalah dibunuh. Kemudian sesudah dibunuh, disalib mayatnya selama tiga hari. Itu dia. Habis. Seterusnya Nabi SAW digambarkan melihat sekumpulan manusia yang suka makan daging busuk, sedangkan di hadapannya ada daging yang baik, daging yang sedap. Nabi pun hairan, siapa mereka wahai Jibril? Inilah umatmu ya Muhammad yang sudah ada halal tetapi mencari yang haram. Isteri dah ada suami yang halal, skandal dengan jantan. Okey, suami dah ada isteri yang halal, sibuk, okey, skandal dengan bini orang. Ada begitulah. Zaman sekarang dah jadi tradisi dah sekarang ni. Sebab itu kan yang baru keluar 300 anggota polis dipindahkan kerana beratur-latur. Kerana skandal sesama mereka. Kan? Itu baru jabat, itu baru polis, belum lagi hotline lain. Okey, tu dia. Jadi macam jadi trend lah, bini orang sibuk dengan suami orang sibuk dengan bini orang. Sibuk dah sekarang, rupa begitu. Okey, suami orang sibuk nak menyelamatkan janda, dalam masa yang sama menjadikan isterinya janda. Bangang betul. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rupa gitu tu. Okey, jadi janganlah. Okey, itu gambarannya. Dah ada makanan yang sedap, pilih makanan yang haram. Laju sikit, tak naik langit lagi ni. Okey, tak sempat naik langit ke tidak. Okey, kemudian Nabi digambarkan dengan sekumpulan manusia yang memotong dagingnya sendiri. Daging kat badannya kemudian makan. Kemudian sekumpulan lagi dia lihat sekumpulan manusia yang makan mayat saudaranya. Nabi pelik, ni siapa ni Jibril? Kata Jibril, inilah gambaran umatmu yang suka mengumpat-ngumpat akan saudaranya. Okey, satu peristiwa lagi. Banyak lagi tapi kita ambil satu yang last. Nabi melihat satu lubang. Kata Jibril, kau tengok lubang biawak itu ya Muhammad. Nabi pun tengok lubang biawak itu kecil aja.
Tiba-tiba daripada lubang biawak itu melompat seekor lembu yang besar. Kemudian dah keluar, dia nak masuk balik. Tertungging-tungging lembu tu nak masuk balik ke dalam lubang tu. Mana kebolehnya? Okay, lubang biawak lembu nak masuk. Okay, Nabi pun bertanya, wahai Jibril, ini apa? Inilah gambaran umatmu ya Muhammad yang suka cakap lepas, kemudian menyesal dan tidak mampu menarik balik, kata-katanya. Okey, habis. Itu peristiwa. Kemudian Nabi naiklah ke langit. Langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Di situ Nabi melihat para malaikat sedang qiyam. Nabi bagi salam, malaikat jawab salam. Okey, Nabi Adam tak cakap apa-apa, say hi je lah di situ tu. Naik lagi langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ketika melangkah masuk ke pintu langit yang kedua, Nabi melihat para malaikat sedang rukuk. Nabi bagi salam, malaikat itu menjawab salam. Naik langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Di situ Nabi melihat para malaikat sedang sujud. Nabi bagi salam, malaikat duduk bagi salam, duduk jawab salam, kemudian sujud semula. Ini asbabnya. Kata sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa inilah asal solat kita, ada dua sujud dan di tengah-tengahnya ada duduk yang ringan. Kemudian naik lagi langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Di situ para malaikat sedang membaca tasyahud. Langit yang kelima jumpa Nabi Harun, malaikat sedang membaca tasbih. Yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Okey, bertemu dengan Nabi Musa dan para malaikat sedang bertakbir. Nabi Musa bila nampak saja Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dipeluknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Okey, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai ayahku, kenapa engkau menangis? Aku tidak tahu, sesungguhnya ada lagi Rasul yang lebih mulia daripadaku, yang mempunyai umatnya lebih ramai daripada umatku yang masuk ke dalam syurga. Umat Nabi Musa ramai juga, tetapi ramai yang masuk neraka daripada masuk surga. Nabi umat Muhammad ni ramai yang masuk surga daripada masuk neraka. Kata Nabi Musa, kalau aku diberi pilihan, kalau aku boleh memilih, aku lebih suka memilih menjadi umatmu berbanding menjadi Rasul. Mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, lepas tu say hi gitu aja, naiklah ke langit yang ketujuh, melihat para malaikat sedang menyebut ya salam. Di situ Nabi melihat Nabi Ibrahim yang rupanya seperti rupa dirinya sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Nampak saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Ibrahim pun berpesan, wahai Muhammad, sesungguhnya syurga itu subur tanahnya. Okey, maka aku titipkan kepadamu benih-benih tanaman syurga, berilah kepada umatmu. Apa itu benihnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat. Ada yang mengatakan 5, iaitu ditambah dengan la haula wala quwata illa billah. Okay. Siapa yang menyebut sekali, maka akan ditumbuhkan satu pohon di dalam surga untuknya. Sekali, kalau banyak kali, banyaklah pohonnya. Kemudian Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha. Kata Nabi, Sidratul Muntaha itu seperti pohon yang besar. Okay, disitulah duduknya aras, disitulah duduknya kursi. Okay, disitulah Nabi dibawa melawat surga dan neraka. Habis buat lawatan di Sidratul Muntaha, disitulah loh, disitulah kolam. Maka Nabi pun diperintahkan untuk naik lagi. Okay, langit ketujuh, atasnya adalah Sidratul Muntaha. Disuruh naik lagi. Okay, kata Jibril, aku cuma sampai sini saja boleh menemani kamu. Lebih daripada ini tubuhku akan terbakar. Kata Nabi SAW, tidak mengapalah wahai Jibril, tetapi sesungguhnya aku sangat suka amalan para malaikat daripada langit pertama sampai langit yang ketujuh itu. Kalaulah ia menjadi amalan umatku, alangkah bagusnya. Itu sajalah. Dan permintaan Nabi itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lepas daripada Sidratul Muntaha, bye-bye, Nabi pun naiklah ke Rafraful Afdal. Naik Rafraful Afdal, tempat yang maha tinggi. Okay, yang tidak pernah ada makhluk melepasinya.
Tidak ada makhluk yang boleh melepasi Sidratul Muntaha, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, terus bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah solat 50 waktu. Okay, dah dapat perintah, turun. Nabi Ibrahim tak ada masalah gitu. Yalah, jumpa dengan Nabi Musa. Dapat apa? Ceritanya gitu. Macam bapak bawang lah. Kau dapat apa? Cerita. Aku dapat perintah solat 50 waktu. 50 waktu banyak. Umat aku yang gagah perkasa pun tak daya lagi. Kau umat kau yang kecek-kecek, kau minta lagi, minta kurang. Nabi pun naik, dapat kurang 5, turun, dapat kurang berapa? 5. Naik lagi tak mau. Begitulah, ulang alik sampai 9 kali, dapat kurang 45. Kata Nabi Musa, naiklah lagi, minta kurang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku malu lah. Okey, aku malu. Yang malah nak sembahyang kata, napalah Nabi tak naik lagi. Kalau naik kali ke 10 kan tolak lagi 5, dah 50. 50 tolak 50 dah tak payah sembahyang. Wah, takut. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku malulah, tetapi aku redha kerana Allah telah menggembirakan aku 5 waktu ini diberi ganjaran solat 50 waktu. Kita sembahyang 5 waktu, tetapi pahalanya seperti solat 50, seperti solat 50 waktu. Maka baliklah, turun ke bawah, baliklah sampai ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik burak balik ke Masjidil Haram. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang jadi isu selalu ialah, adakah Nabi nampak Allah? Naik tu Nabi nampak Allah tak? Okey, Nabi nampak Allah tak? Okey, benda ni sebenarnya tidaklah begitu penting nampak ataupun tidak nampak. Yang pentingnya adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi khilaf ulama tentang nampak ataupun tidak. Okey. Sebab ulama yang mengatakan tidak nampak, termasuklah Sayyidatina Aisyah sendiri mengatakan Nabi tidak nampak. Mereka berpegang kepada peristiwa Nabi Musa alaihi salatu wasalam ketika bermunajat di Bukit Tursina. Okay, selepas 30 hari turun wahyu, datang turun Taurat sekelepu. Turun Taurat sekelepu itu 30 hari munajat. Okay, maka Allah turunkan kepada dia Taurat sekaligus. Yang angsu-angsu Quran je, yang lain semua sekaligus. Taurat sekaligus, dengan perintah supaya dituliskan isi Taurat itu dengan tinta emas. Okey, dan pada masa itu, pada zaman Nabi Musa itu, yang paling alim ialah Firaun. Yang paling alim ialah Qarun. Qarun itu dulu miskin, alim sangat. Okay, selalu beribadah kepada Allah. Maka dia dipilih, diajarkan cara melebur emas dan sebagainya, suruh tulis Taurat itu dengan tinta emas. Dah habis tulis, tak tahu nak buat apa, maka dibuat perhiasan. Itu yang karya teruk tu Qarun tu. Okey, sampai lupa daratan. Itu asalnya begitulah. Selepas dapat Taurat itu, perintah itu, maka ngada-ngada. Okey, ngada-ngada, Rabbi arini unzur ilaik, wahai Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepadaku. Ngada-ngada. Dia minta supaya Allah tunjukkan rupa zatnya yang asli, rupa zat Allah, supaya tajalli. Okey, Allah berfirman, qala lan tara, kamu tidak akan mampu melihat, kamu tak boleh nak tengok. Okey, Nabi Musa pun nak juga minta. Okey, kata Allah, kamu lihat gunung depan tu. Okey, kenapa tu suruh tengok gunung depan? Gunung tu gagah. Okey, kukuh. Badan kita lemah. Okey, tengok gunung. Kalau gunung itu tak runtuh, kamu akan nampak. Okey, tiba-tiba gunung itu hancur. Falamma tajalla rabbahu lil jabal, bila Allah Ta'ala tajalikan, zahirkan zatnya pada gunung, hancur gunung. Cuba bayangkan, kalau Allah zahirkan ataupun Allah tajalikan zatnya pada Musa, apa jadi pada Musa? Kalau yang gagah macam gitu pun hancur, apatah lagi Musa. Maka pengsanlah Musa, kena denda 10 hari. Itu yang datang 40. Yang kat bawah asalnya janji 30, tak balik-balik, Samiri buat lembu emas. Itu ceritanya tu. Okey, kamu semua dah kena tipu dengan Musa, dah kena tinggal. Dibuatkan lembu emas. Oh, percaya pula masa tu masing-masing. Okey, habis. Peristiwa ni kerana Nabi Musa kalimullah, iaitu Nabi yang mampu berinteraksi dengan Allah secara langsung pun tak dapat nampak, tak boleh nak tengok Allah, apatah lagi Muhammad.
maka kemungkinan melihat. Kerana mereka mengatakan begini, kata Syekh Mutawali Asy'arawi dalam kitabnya Nur Fauqa ala Nur, dia menyebutkan begini, Nabi SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj, dirinya berubah dalam 3 unsur. Yang pertama, ketika Isra', keadaan diri Nabi adalah unsur manusiawi, i'radul basariyah, keduniaan. Sebab itu nampak apa-apa tanya, Jibril tu apa? Jibril tu apa? Manusia kan bangang, tak tahu apa-apa, bodoh, tak gerti. Perlu diajar, perlu ditunjuk. Nampak ni tanya apa Jibril, nampak ni apa Jibril, nampak ni apa Jibril. Sampailah ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa dan naiklah ke langit itu sampai ke Sidratul Muntaha. Keadaan diri Nabi adalah keadaan malakani, keadaan malaikat. Sebab itu selepas naik itu Nabi tak ada tanya dengan Jibril, Jibril ni siapa? Jibril ni siapa, tak ada. Naik je langit pertama tahu ini malaikat, itu Nabi Adam. Jumpa saja dia tahu. Setiap apa yang berlaku dia faham. Sebagaimana Jibril faham, begitulah juga dia faham. Okey, begitu jugalah dia faham. Kemudian sampai di Sidratul Muntaha titik. Jibril tidak boleh melepasi Sidratul Muntaha. Sedangkan Nabi SAW boleh melepas. Jadi kata mereka, Nabi berubah unsurnya. Malakani fauqal malakan, iaitu malaikat di atas malaikat. Maknanya lebih hebat lagi daripada unsur diri malaikat. Jadi pada masa itu kalau dia Nabi SAW, kalaulah benar dia bertemu dengan Allah dan melihat, dia melihat bukan dengan i'radul basar, bukan keadaan diri yang ada. Jadi tidak mustahil kalau dia melihat. Tetapi untuk kesejahteraan ummah, maka Nabi tidak mewar-warkan sama ada melihat ataupun tidak. Biarlah ia menjadi misteri. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis. Okey. Begitulah peristiwa secara ringkasnya, peristiwa Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak cerita apa, nak ceritakan kepada kita bahawa kita ni umat istimewa. Solat ini sangat istimewa sehingga kan Nabi bersabda, as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama. Tinggal solat je dianggap sebagai peruntuh agama. Sampai begitu sekali. Kerana apa? Kerana istimewanya solat. Yang pertama, tidak ada satu pun perintah selain daripada solat 5 waktu ini yang dapat direct terus daripada Allah. Bukan di sini, tetapi di sana. Okay, mendapat perintah, dipanggil menghadap untuk mendapat perintah. Tidak ada daripada Nabi Adam AS dan daripada sebelum-sebelumnya lagi tidak ada satu pun perintah yang mana pesuruhnya, utusannya dipanggil menghadap untuk diberi perintah. Semuanya melalui perantaraan sama ada Jibril AS ataupun melalui wahyu ilham. Itu saja, tak ada naik kecuali solat. Yang keduanya, solat ini adalah amalan para malaikat daripada langit pertama sampai langit yang ketujuh. Jadi sesiapa yang solat seperti ia beramal sebagaimana amalnya malaikat daripada langit yang pertama sehingga langit yang ketujuh. Sebab itu Nabi SAW menggambarkan, menceritakan tentang azab-azab bagi orang yang meninggalkan solat. Ada 15 azab. 6 semasa hidup, 3 semasa hendak mati, 3 semasa di dalam kubur, 3 ketika di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi saya tak cerita. Tuan-tuan tanyalah ustaz yang lain. Masa dah habis. Okey, sempat lagi tu insya-Allah. Cukuplah setakat ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama, dan jika ada salah dan ada kurang, itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu adalah daripada kelemahan hamba-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rizq wa abwabal ilmi wa abwabal rahmah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.